ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengerusi majlis Al-Fadilah Dr. Nurbaya, Masya Allah. Yang Ustazah hormati lagi kasihi pengerusi Biro Muslimah Masjid Al-Hidayah Taman Melawati, iaitu Kak Lin. Tadi berkenalan pun Kak Lin juga nama berkenalan tu. Ya, Ustaz tanya nama penuh Puan Heliza ya. Tapi Kak Lin kata panggil Kak Lin je. Nama glamour Kak Lin. Seluruh ahli jawatankuasa Masjid Al-Hidayah Taman Melawati, kepada seluruh ibu-ibu, mana ibu-ibu angkat tangan sikit ibu-ibu? Ya, nak appreciate ni ibu-ibu ni ya. Tadi mesti tinggal pinggang mangkuk ni. Kain tak sidai lagi ni. Nak mari dengan ceramah. Kan? Masya Allah ibu-ibu. Nenek-nenek. Angkat tangan sungguh ni nenek ni. Nak tengok mana grup ustazah ni. Masya Allah ya. Nenek zaman sekarang tuan-puan. Tak sama macam nenek zaman dulu. Cucu tu kalau jumpa nenek kat mall tak kenal. Tak tahu tu nenek dia. Masya Allah. Anak-anak ada? Mana anak-anak ni bawah umur 20 ni? Bawah umur 20 berapa orang mari? Aisyah sore je? Masya Allah. Ustazah baru balik Kelantan. Ceramah 3-4 tempat di Kelantan, jadi slang Kelantan tu payah pula dah nak hilang. Lupa dah. Mari Taman Melawati pun kecik Kelantan juga. Ada orang Kelantan kat sini? Angkat tangan orang Kelantan. Wah. Bunyi ramai angkat tangan 8 orang. Orang Negeri Sembilan ada ke? Ada berapa orang? 4. Okey lah, 4 orang tak lepas lah nak cakap Negeri Sembilan kat sini. Kepada semua hadirin hadirat yang mengikuti sama ada secara langsung dengan Ustazah, fizikal di sini maupun yang mengikuti ya daripada rakan-rakan Facebook ataupun TikTok ke Instagram ke, kepada semua sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan semua? Khabar baik. Khabar imannya bagaimana? InsyaAllah, insyaAllah. Bahagia ke tak bahagia? Hati lapang ke tidak? Kepala senang ke tidak? Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Terus habis dah ceramah kita. Ya, kalau yang datang ni dah tenang, dah bahagia, dah senang, dah lapang, dah beriman, kita pakat solat sunat je lah. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, ya, tidak pernah berhentilah kita semua daripada mencari ilmu. Akan sampai satu saat dalam hidup kita, kita akan rasa betapa mahalnya ilmu dalam kehidupan kita. Dah terasa dah? Terasa tak tuan-puan? Ya Allah, tidak dapat diperhargakan dengan wang ringgit. Ya, sebab apa? Kita akan terasa, sahabat-sahabat, dalam hidup kita, ada waktu kita akan berseorangan, dan ketika itu, ilmu yang Allah bagi pada kita itulah yang kita dengar, yang kita tahu, yang kita belajar sikit sebanyak, yang datang menjadi kekuatan biiznillah kepada diri kita. Betul tak tuan-puan? Sebab itu Masya Allah, Tabarakallah, majlis ilmu adalah majlis yang, jangan kata manusia di bumi, bahkan malaikat mencari-cari majlis ilmu tu. Mencari-cari. Ada hadis ni yang menyatakan demikian. Malaikat-malaikat ya ke bumi, mencari-cari di mana di bumi ni tuan-puan sekalian, di dunia ini majlis-majlis ilmu. Cari tu. Ya. Ustaz tak tahulah kita sampai tahap tu ataupun tidak. Ataupun cuma tengok depan rumah tu masjid. Masjid tu ada buat tak majlis ilmu? Kalau ada, adalah. Tak ada, tak adalah.
Bukan kata mencari-cari. Malaikat mencari. Bila cari majlis ilmu, apa yang malaikat nak buat, tuan-puan sekalian? Ya, malaikat tengok orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu tersebut. Lalu berlakulah soal jawab. Berlakulah maknanya soal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala di antara malaikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka tu nak tu? Mereka datang majlis ilmu tu mereka nak apa? Malaikat bagi tahu mereka nak syurga. Allah buat-buat tanya je. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Buat-buat tanya. Mereka pernah tengok syurga ke? Tak pernah. Wah, walaupun tak pernah tengok syurga, tapi mereka sanggup berkorban demi untuk mendapatkan syurga. Agak-agak kalau dah tengok, tak tahulah. Tak ada ayat nak kata. Cuba tuan-puan bayangkan, andai kata bidadari syurga, ni bukan nampak syurga ya. Bayangkan kalau bidadari syurga tu menjenguk. Menjenguk. Dia je jenguk. Maknanya tak tahulah dia jenguk macam mana. Menjenguk. Sikit je. Ke dunia ni, ke bumi ni tuan-puan sekalian, dikhawatiri manusia akan menyembah bidadari. Sebab apa? Terpesona, terkagum, terlalu hebat. Itu baru seorang bidadari yang baru menjenguk sikit. Tak boleh kita nak gambarkan, ya Rab, bagaimanakah syurga yang begitu indah, begitu nikmat. Tapi Allah tanya malaikat, mereka tu nak syurga dah tengok ke belum? Belum. Oh, tapi mereka sanggup berkorban ya. Sebab nakkan syurga. Apa yang mereka takut sampai mereka datang majlis ilmu? Mereka takut neraka. Mereka takut azab. Allah tanya, mereka dah pernah tengok ke? Belum. Tapi apa yang mereka ada, tuan-puan sekalian, ini simbolik pada maksud tadi, mereka ada iman. Orang datang majlis ilmu yang nak harapkan redha Allah, yang nak berlindung daripada neraka Allah, daripada azab Allah, yang mereka ada apa dia? Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada hari akhirat. Ini semua perkara-perkara ghaib, tak nampak dengan mata kasar. Tapi imanlah, kekuatan imanlah yang menjadi antara asbab, faktor kenapa ada golongan manusia yang berbondong-bondong mencari-cari di mana majlis ilmu. Jadi sahabat-sahabat muslimah sekalian, mari kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memuliakan kita dengan menghadiri majlis-majlis yang mulia, yang memuliakan telinga kita, pendengaran kita untuk mendengar kalam-kalam yang insya-Allah yang baik-baik, yang memuliakan kita untuk berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, dengan kita melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimah yang dikasihi sekalian, mari kita selawat dulu, ya. Kita imarahkan majlis kita dengan selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mudah-mudahan dengan selawat ini nanti kita terbiasa terus, ya, untuk berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam setiap masa dan kehidupan kita insya-Allah. Boleh tuan-puan, ustazah bimbing saja, tapi ustazah nak dengar semua muslimah ni, ya, melantunkan selawat dengan penuh semangat dan penghayatan. Boleh? Ini kira marhaban perdana lah ni, ramai ha. Dia punya ahli biasa marhaban 10 orang je. Ni kira marhaban perdana ni, ramai, ya. Jadi boleh tuan-puan, kita selawat insya-Allah. Semoga Allah redha, ya, sayang dengan kita. Para muslimah, tuan-puan yang dikasihi sekalian, apa tajuk kita hari ni? Semua buka handphone dah tengok mana poster tadi, ya. Apa tajuknya? Kamu dah buat resepi masak udang masak lomak cili api ke kan? Menyesal datang, ya. Tajuk kita adalah benteng menghadapi cabaran ataupun fitnah akhir zaman. Kita nak cari cara dia, sahabat-sahabat sekalian. Kita nak cari penyelesaian dia.
Siapa yang hidup dekat akhir zaman ni? Kita. Bahkan lebih lagi tuan-puan, anak cucu kita. Sebelum ustazah pergi lebih jauh kan takut ustazah terlupa pula. Saya nak bagi tahu pada ibu-ibu sekalian, ya, pada tuan-puan sekalian. Benteng paling besar adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita tak cerita lagi apa cerita akhir zaman ni. Tapi ustaz tak nak kan tertinggal pula poin ni. Ya? Jadi saya cakap awal-awal tuan-puan, benteng paling besarnya adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Ustazah nak tuan-puan sekalian, kita memahami doa tu macam mana? Sekarang bila kita hidup ni tuan-puan sekalian, biar kita dah bekalkan benteng doa itu kepada bukan saja anak-anak kita. Anak-anak dah nampak dah anak tu kan. Kalau orang tanya anak berapa orang? 4, 5, 2, 3, 7, 8. Dah nampak dah anak. Tapi kita sudah menyiapkan doa untuk zuriat keturunan kita. Lahir belum cucu tu? Belum. Cicit dah lahir belum? Belum. Tapi mereka patut berbangga mendapat nenek seperti kita. Sebab kita dah siapkan. Kita dah prepare dah. Untuk seluruh anak, cucu, cicit dan keturunan kita, kita dah berdoa. Kadang-kadang kita tak nampak benda ni tuan-puan ya. Jadi banyak masa kita terbuang. Ya, kita rasa macam tak ada kerja. Banyak sangat kerja kita tuan-puan. Tuan-puan mesti ada mindset apa yang kita buat hari ni untuk jangka masa yang panjang. Termasuk doa kita. Termasuk amal soleh kita. Allah akan jaga tuan-puan. Anak, cucu, zuriat keturunan kita. Apabila kita menjaga amal soleh kita. Wa kana abuhuma salihah. Itu surah apa? Siapa dapat jawab, dapat hadiah. Hadiah dia boleh balik awal. Itu surah apa tuan-puan? Wa kana abuhuma salihah. Adalah kedua mak bapak dia adalah orang yang soleh. Itu surah apa? Surah Al-Kahfi. Jangan kata surah Fatihah. Surah Al-Kahfi. Ya, yang disuruh jaga. Kan Nabi Khidir kan tuan-puan sekalian, ya? Nak jaga. Kenapa? Ada harta peninggalan mak bapak dia yang soleh untuk anak ni dia tak tahu. Tapi Allah jaga anak itu, harta benda dia. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Mak bapak dia adalah orang yang soleh. Dah mati dah mak bapak dia. Tapi latar belakang mak ayah dia disebut oleh Allah dalam Quran. Mak bapak dia orang soleh. Ada tak zaman sekarang orang sebut, kalau nampak orang tu baik sangat, ada orang kata, atuk dia dulu tu, tok guru. Ada orang sebut tuan-puan. Dia tu dulu tu, moyang dia dulu tu, orang alim. Kita tak tahu tuan-puan, ada ramai orang yang berubah dalam hidup dia entah barakah doa nenek atuk dia dulu. Mereka berdoa, ya Allah, zuriat keturunanku, ya Allah. Dan ini yang Ustazah nak kekuatan pada mak-mak yang ada sekarang. Apa dia? Benteng kita doa. Wahai Allah, jaga cucu aku, jaga anak aku, jaga cicit aku. Lahir ke belum? Belum. Tapi aku siapkan dengan doa dah. Jaga, ya Allah. Sebab apa? Kalau kita rasa hari ni kita duduk di zaman fitnah, cucu cicit kita lebih-lebih lagi, tuan-puan. Lebih-lebih lagi, tuan. Jadi ini yang pertama, benteng kita adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah letakkan satu prinsip hidup lah tuan-puan. Konon-konon lah, buat-buat konon-konon ada falsafah hidup lah. Daripada sekolah rendah macam tu kan kita kan. Ada tak slogan lah, motor lah. Ingat lagi tak motor sekolah rendah dulu? Kita tiap hari berubah-ubah. Sekejap bersih cekak amanah, sekejap lagi apa. Ya, kan banyak kat dinding-dinding sekolah dulu kan? Itu nak ajar kita hidup berprinsip. Hidup ada slogan. Hidup ada pegangan. Bukan sengaja nak conteng dinding sekolah.
Jadi sekarang ni apa slogan puan-puan sekarang? Entahlah, tak tahu, dah tak ada slogan dah. Patut makin lama hidup lah makin banyaklah pegangan tu, slogan tu. Apa slogan puan-puan sekarang? Apa pegangan dia apa? Prinsip dia apa? Apa kata-kata hikmah yang tuan-puan buat? Apa dia? Biar anak tu boleh katalah, ni adalah kata-kata hikmah mak saya. Anak tu boleh cakap. Okey, tak apalah ya, puan-puan jawablah soalan tu sendiri. Kan panjang pula cerita kan? Ustazah nak cerita sikit. Ustazah cuba peganglah dalam hidup ustazah sekarang. Hidup ni ada beban. Setuju tak? Siapa yang tak ada beban hidup? Angkat tangan. Mari kita belajar dengan dia. Ada beban? Ada beban. Amanah, tanggungjawab, ujian. Semua ni satu bebanan. Kena pikul, kena tanggung. Besok Allah akan tanya kita apa kita buat ke anak-anak kita. Allah akan tanya, dah kenalkan anak pada Allah ataupun tidak? Allah akan tanya mak bapak, kamu tanam tak dalam diri anak-anak kamu rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita fikir semua tu percuma? Takkan ditanya? Kanlah, sama sekali tidak. Bahkan Allah akan tanya kebertanggungjawaban kita terhadap setiap harta yang kita dapat, rezeki yang kita dapat, macam mana kita dapat dan macam mana kita menguruskannya. Itu namanya bebanan, tanggungjawab, amanah. Tak masuk lagi ujian-ujian. Sakit kepala, pening, fikir tu, fikir ni. Tapi Ustaz cuba letakkan macam ni tuan-puan. Apa dia? Beban memang sentiasa ada dalam hidup kita, tapi jangan letak beban itu semata-mata di fikiran. Kadang-kadang tuan-puan, kalau tuan-puan perasan lah, tak perasan Ustaz nak beritahu. Kadang-kadang kita ni, sebab terlampau banyak beban dalam fikiran kita, kita punya short memory orang panggil kan? Tak boleh pakai. Kurang orang kata kan? Itu tanda-tanda kita punya fikiran kita kacau. Okey, Muslimat. Semalam pukul 12 tengah hari buat apa? Ya, ada orang puas betul. Dia fikir apa benda aku buat semalam? Semalam hari apa? Tahu tak? Kadang-kadang benda tu kena kat ustazah tu. Ustazah boleh ingat yang tahun lepas. Boleh ingat yang 5 tahun lepas. Boleh ingat yang 10 tahun lepas. Tapi yang dekat-dekat ni tuan-puan, kadang-kadang yang semalam, semalam ni pergi mana? Kita banyak benda dalam otak kita, dalam fikiran kita. Dah ingat belum pukul 12 semalam buat apa? Makan apa semalam? Kenduri. Okeylah, maknanya okey lagi lah otak tu. Ya, muda lagi lah tu. Jangan letakkan bebanan dalam fikiran sebab fikiran kita tak mampu. Nanti dia haywire juga, dia jam. Nanti macam tadilah, hilang memori-memori yang pendek-pendek ni, short memory tu dia cepat, dia tak singgah. Dia tak melekat dekat fikiran kita. Dan jangan letakkan bebanan-bebanan tu dekat dalam emosi kita. Sebab emosi kita dah penat, tuan-puan sekalian. Dah penat dah. Kalau umur kita 70 tahun, lagilah tuan-puan tak boleh gambar dah. Kalau emosi tu digambarkan macam mesin, macam alat, cuba tuan-puan bayangkan macam mana dah alat tu. Lusuh dah tuan-puan. Penat dah. Agaknya tekan switch pun tak jalan dah. Dah kena manual. Macam tu dah agaknya. Penat dengan emosi ni tuan-puan sekalian. Dengan anak lagi, melahirkan anak lagi, mengandung lagi. Itu semua dengan kekuatan emosi juga tuan-puan. Kalau diletak lagi beban pada emosi semata-mata, nanti emosi kita akan luka parah. Tengok orang sebut sekarang luka batin lah, luka itulah, luka zahir lah. Iya. Meletakkan semua tu dalam emosi. Ya? Terlalu terbawa-bawa dengan sesuatu yang pernah berlaku. Cukup. Penat. Beban tu berat. Nak letakkan beban semata-mata dekat hati. Belum tentu hati kita kuat menanggung beban tersebut. Kalau hati kita ada keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada keyakinan yang teguh, insya-Allah mungkin boleh dipikul. Tapi kalau hati kita hanya ada keraguan, bukan keyakinan,
hati kita cuma ada ya kelalaian, bukan ketaatan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita cenderung akan kecewa dan putus asa. Paling dahsyat putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ustaz pernah je dengar orang cakap, dah lah tak nak jadi baik dah. Korang je lah masuk syurga, kan kosong pula neraka. Apa maksud dia? Ya, korang je lah masuk syurga, dah korang baik sangat. Dia kata, kan kosong pula neraka kan. Nak masuk neraka pula ke? Kita tak bergurau tuan-puan benda-benda bab neraka ni. Tak bergurau. Tapi kadang-kadang kita tengok dia bukan semata-mata cakap, bahkan pada action dia, tindakan dia. Memang dah tak solat, dah tak peduli itu segala hukum hakam halal haram. Ini adalah simptom-simptom putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nak tuan-puan, bebanan-bebanan hidup ni salah kita letak, jadi mudarat kepada kita, salah letak. Tuan-puan pernah dengar tak orang cakap, beruk bawa ke istana, jangan fikir beruk tu akan jadi raja. Tapi istana tu akan jadi pusat sirkus. Nampak tak salah letak? Nak usah ulang balik? Boleh tulis, hantar kat IG. Kan ya? Beruk, letak kat istana. Apakah tuan-puan fikir beruk tu akan jadi raja? Tidak. Salah letak kan beruk tu? Maka apa yang akan jadi? Istana tu akan jadi pusat sirkus. Jadi kita tu kena tahu nak letak kat mana. Maka prinsipnya adalah, bagi ustazah lah ya, letakkanlah segala beban kita tu dalam doa kita. Sebab maksud di sebalik meletakkan dalam doa tu adalah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak bagi dah. Tak nak bagi dah lintasan-lintasan yang kacau fikiran kita, yang kacau hati kita, yang kacau emosi kita. Kita tak jumpa jalan keluar. Lepas tu kita balik yang depression. Kita balik yang macam-macam lah keadaan yang berlaku. Kucak-kacir hidup kita. Sebenarnya ada tempat. Kalau betul kita tak letak kat situ, kita akan ditolong. Kita akan dibantu. Apa dia? Letak dalam doa kita. Kerisauan kita terhadap zaman, terhadap fitnah akhir zaman dalam doa kita. Jangan hanya cakap-cakap je. Lepas tu pening. Sepatutnya dalam doa kita akan jadi orang yang betul-betul bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah nak bacakan terlebih dahulu sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halaka an-nasu fahuwa ahlakuhum, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawasanya Nabi SAW bersabda, jika ada seseorang berkata, dengar baik-baik ya tuan-puan, jika ada seseorang berkata, halakan nas, manusia semua dah rosak. Macam pernah dengar tu orang cakap kan? Rosak dah ni, rosak belaka dah, semua orang rosak dah. Fahuwa ahlakuhum, maka orang yang berkata itu sendirilah yang paling rosak di antara mereka. Dengar huraian dia, jangan dengar sekarang ni, jangan keluarlah. Takut kan tak dengar huraian. Kalau ada orang kata manusia dah rosak, hadis tadi kata orang yang cakap tu yang paling rosak. Ada maksud dia. Maksudnya adalah orang yang cakap orang lain rosak ni tuan-puan, dia kena bercakap dengan tanggungjawab. Dia tak boleh bercakap dengan takabur, dengan ujub. Yang ditegah adalah kita kata, zaman ni rosak dah. Manusia-manusia ni rosak dah. Di sebalik tu maksud dia, aku je yang tak rosak. Aku je yang baik ni. Orang lain ni semua rosak belaka dah. Seorang yang bercakap dengan nada merosakkan orang lain, mengatakan orang lain rosak, hanya dia je yang betul, dia je yang baik, dan dia tidak mengambil tanggungjawab pun untuk memperbaiki kerosakan tersebut. Ini yang ditegah dalam Islam. Dan Ustazah cakap ni sebab tak nak nanti kita pun terjoin sekali.
Asyik kata, rosak dah, dia rosak ni, rosak ni, rosak ni, rosak." Lepas tu, makan keropok lekor. Tak ada buat gapo-gapo pun. Ya, maknanya tak ambil tanggungjawab. Tetapi, ini dikecualikan pada orang yang, tuan-puan sekalian, dia bangun untuk islah masyarakat tersebut. Dan dia memperingatkan tentang kerosakan-kerosakan. Dia memperingatkan tentang akhir zaman. Itu lain. Ya, bukan bermakna dia kata dialah yang baik, orang lain rosak belaka, tak. Tapi dia nak memperingatkan kepada dirinya sendiri, kepada orang lain bahawa cabaran zaman itu sangat getir, tuan-puan sekalian. Dan dia mengambil tanggungjawab. Maknanya apa? Kita kena sama-sama islah, amar ma'ruf, nahi munkar. Itu adalah yang kedua selepas benteng doa. Apa benteng ni, tuan-puan? Amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang pada kebaikan, cegah kemungkaran. Jangan tengok jauh-jauh dulu. Pada anak-anak kita dulu. Keluarga kita dulu. Adik-beradik kita dulu. Tuan-puan, adik-beradik pun bukan senang nak tegur. Iya. Lagilah sekarang merajuk lah. Ya. Kan senang nak tegur, tuan-puan. Kita nak amar ma'ruf nahi munkar. Ustazah ada sepasang suami isteri datang rumah ustazah. Okey. Dia datang, tuan-puan, untuk tanya tentang bentuk perniagaan yang ahli keluarga dia masuk. Ataupun join lah, lakukan benda tu. Sebab apa? Sebab dia takut dan risau melihat kekayaan melampau mereka. Dia kata kaya amat. Ustaz pun terhenti nak tanya dia kaya setara mana. Kita dengar melopong, kita dengar. Dia kata kaya, sangat-sangat kaya. Seolah-olah macam, Ustaz, ini anggaran Ustaz daripada cerita dia, seolah-olah macam satu hari tu memang masuk ratus-ratus ribu lah. Ataupun puluh ribu, tak tahulah Ustaz. Sebab takkanlah sampai datang anak beranak dia kan. Dan dia diutuskan, dia datang tu bukan datang pandai dia. Diutuskan tu oleh isteri kepada yang berkenaan. Maknanya, isteri dia minta tolong. Tolong tanyakan. Bahkan tuan-puan, walaupun income dia banyak, tetapi nampak dia punya kekhawatiran dia, takwa dia tu, ya. Isteri dia tak nak guna. Isteri dia minta dibekukan. Tak nak guna untuk ahli ehwal keluarga. Sebab apa? Sebab dia takut kalau itu tidak benar-benar halal. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Sampai sekarang saya tak tahu nama dia siapa. Makna tak perlu pun tahu siapa nama dia apa semua. Tapi Allah SWT maha mengetahui akan dia ini. Dia bekukan. Jadi suami dia payahlah nak buat apa. Duit banyak tapi tak boleh guna. Bini dia tak nak guna langsung. Selagi dia tidak yakin itu daripada sumber yang halal. Maknanya, contohlah ni ustazah je lah reka-reka. Maknanya, ya sebab mereka dulu pun pernah jual-jual kat gerai kan. Maknanya, pakai duit belanja jual kat gerai je. Padahal duitnya banyak beku. Sebab isteri tak nak guna, tuan-puan. Ini nak bagi tahu macam mana tuan-puan sekalian. Bukanlah. Tapi Alhamdulillah dia orang buat kan. Maknanya dalam lingkungan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau betul benda ni salah, saya nak balik cakap dengan kaum kerabat saya ni lah yang berkenaan ni, bahawa ini salah. Bahawa ini bukan rezeki yang halal. Bahawa ini hukumnya haram. Nak cakap tu. Masya Allah saya kata, susah tuan-puan akhir zaman. Nampak orang macam tu sebab saya nak baca tuan-puan. Beberapa hadis tentang akhir zaman. Tentang penyakit akhir zaman. Saya dah tanda dah saya sekejap. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيصيب أمتي داء الأمم
Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Dengarkan penyakit. Umatku akan ditimpa dengan penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Lalu sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam? Ya Rasulullah, apa penyakit-penyakit umat tu? Qala, Nabi menjawab, al-asharu wal bataru wat takathuru wat tanajushu fid dunya wat tabaghudu wat tahasudu hatta yakunal baghyu. Yang pertama penyakitnya adalah al-asharu, penyakit kuat bersukaria. Tengoklah tuan-puan ni, bersukaria. Sebenarnya suka ni sekadarnya aje, biasa je, betul tak? Puan-puan nak suka sampai macam mana? Sampai nak lompat-lompat ke? Pergi tengok orang yang pergi tengok konsert tu. Ada tak orang tengok konsert duduk tertib macam dalam kuliah? Tu. At-tahiyatul contoh. Macam duduk at-tahiyat tu lah. Baiknya lah. Mana ada. Memang dah prepare untuk melompat. Memang nak berseronok. Memang masuk muzik tu nak dengar tu. Itu bunyi gitar ke, bunyi drum ke. Itu memang dah, itu datang dengan satu semangat hedonism ya tuan-puan. Hedonism ni apa dia? Satu aliran pemikiran yang kalau berseronok ni kena habis-habisan. Habis-habisan. Sebab tu ada orang pergi konsert apa semua, ambil apa? Pil-pil yang boleh merangsang mereka supaya apa? Tak ada kawalan dah. Untuk apa? Berseronok, bersukaria. Ini penyakit. Kamu akan bertemu dengan penyakit umat. Apa dia? Tak kira dulu ataupun sekarang. Penyakit dia apa? Nak berseronok-seronok, nak bersukaria sampai luar daripada batas yang sewajarnya. Halal haram pun tak ambil kira dah. Nak bersukaria. Padahal tuan-puan, sikit-sikit je sukaria ni, betul tak? Sikit je. Kan petang garang nak tengok cerita apa Korea kejap setengah jam. Tengok pula cerita sedih dah tak bersukaria. Ya, tengoklah cerita yang tak sedih tu. Sikit je. Lepas tu kan jalan-jalan dengan kawan. Jalan-jalan dengan kawan pun sebulan 2 kali cukup dah. Betul tak? Pergi mana? Alah pergi minum kopi. Kopi kat rumah kita lagi sedap. Tapi sebab nak bersukaria punya pasal, pergi kot lah dengan kawan pergi minum kopi. Setengah jam cukup lah. Balik lah. Betul tak tuan-puan? Tapi ini penyakit hari ni. Semua nak seronok. Nak bersukaria. Yang kedua, wal bataru. Terlalu bermewah-mewah. Bila Nabi SAW dah sebut ni tuan-puan, kita memang kena ambil perhatian. Yang kita sebut tadi apa dia? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ajaklah orang pada yang baik, nasihat, tegurlah orang kalau ada benda salah. Jangan tutup mulut. Jangan biar je. Anak kita buat biarlah. Besok dah tua, besok pandailah tu. Tak boleh. Kita ni akhir zaman ni, tak dan kita tegur, besok anak kita terpengaruh teruk dah. Tak dan kita tegur. Ya? Dan tuan-puan jangan lupa, muslimin muslimat, bahkan di sana ada sebuah hadis Nabi SAW yang maksud dia. Maksud hadis tu adalah, tidak akan mustajab doa seseorang sehingga dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tuan-puan boleh rujuk, ada hadis tu yang saya ingat dalam kitab Madza Ya'ni Intimai lil Islam. Apa makna saya menganut Islam? Ada buku tu kan? Dalam tu ada. Itu antara saya belajar awal-awal masa anak dara dulu. Umur 17-18. Itu masuk dalam silibus usrah sekolah. Kita diajar dalam tu. Yang Nabi SAW sebut, tidak akan mustajab doa kalian sehingga kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan tuan-puan. Kita nak doa mustajab kan? Tapi kalau mulut kita terkunci, tengok anak kita buat salah pun tak boleh nak tegur. Tengok anak tak solat, tak boleh nak suruh. Kita je buat baik. Tak ajak pun kawan keluarga kita buat baik. Adik-beradik kita, jiran tetangga kita. Maknanya apa dia? Mungkin ini jadi penyebab kenapa doa kita tidak mustajab. Belum mustajab. Jadi yang kedua ni sahabat-sahabat sekalian adalah hidup terlalu mewah. Bermewah-mewah.
Dan itulah hari ni tuan-puan zaman dulu tak nampak hidup orang lain. Kalau kita duduk Taman Melawati, kita tahu jiran sebelah rumah kita je. Kan, depan, belakang, kiri, kanan, belakang pun kau ada tingkap. Kau tak tahu dah yang belakang. Itu zaman dulu, terhad. Zaman sekarang, Masya Allah. Ya, kita tak salahkan teknologi. Teknologi ni banyak manfaat dia. Tapi teknologi ni macam pisau. Macam mana kita menggunakan, tu yang penting. Jadi, kita boleh tahu kehidupan orang lain, tuan-puan. Dan takut sangat bila masing-masing tu terpengaruh dengan cara hidup yang mewah. Dulu, maaf cakap, bagi ni pandangan Ustazah. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ustazah rasa dulu, orang nak kaya-kaya pun macam orang dah berumur sikit. Macam orang dah matang dah. Faham tak tuan-puan? Kan? Maksud dia macam, yalah kerja lama dah dia tu kan. Umur dia dah 40, nampaklah kaya sikit. Sama hari ni tuan-puan, semacam inilah maksud Ustazah. Hari ni dia pindah duduk bandar, esok dia kaya. Faham tak zaman hari ni? Hari ni dia pindah masuk bandar, bulan depan kita tengok gaya hidup dia dah berubah. Dia dah hidup mewah. Apakah tidak penting untuk sebuah keluarga itu bertanya, mana kau dapat duit ni nak? Mana kau dapat duit nak? Takkan orang jauh nak tanya. Orang dekatlah kena tanya. Mana ambil duit ni nak? Kamu kan sekolah lagi. Tapi boleh beli yang mahal-mahal. Cuba cakap dengan mak, mana ambil duit. Amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuklah slow talk ke apa segala. Termasuklah tu amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab itu tuan-puan, sekarang bukan seorang dua. Lambakan anak-anak muda yang masih belajar tapi telah hidup cara mewah. Macam mana mereka dapat hidup cara mewah? Mereka mengambil peluang, kesempatan pada jalan yang salah. Scammer satu hal juga yang scammer ni kan. Dia macam mana boleh kaya-kaya yang amat-amat. Mak tu kena tanyalah, setahu mak kau ni bengap. Contohnya lah. Mak tu lah yang tahu. Orang jauh tak tahu. Setahu mak kau ni bengap, bila pula kau pandai? Kan? Tentang anak dia scammer. Bertanya. Esok kena hisap kan akhirat besok? Jadi tuan-puan yang contoh tadi tu, anak-anak muda, ya, mereka jual diri mereka. Tuan-puan baca tak dalam surat khabar, ada 2,400 ke 24,000? Tak ingat dah Ustazah? 2,000 ke atau 2,000 atau 24,000 video anak-anak Melayu, video lucah anak-anak Melayu yang dijual di pasaran. Anak Melayu. Dalam surat khabar tuan-puan ni Ustazah reka cerita. Tengok balik. Cuma tak apalah kita ambil dah 2,400. Daripada ambil 24,000 kan, ambil dah 2,400. Tak sayang ke tuan-puan? 2,400 ni bukan anak buluh betung. Ada mak bapak dia. Ada keluarga dia. Sekolah dulu anak-anak ni. Tapi mereka jual diri mereka dengan video lucah. Boleh dilanggan oleh siapa-siapa pun dan dia dapat duit. Kita mungkin tak tahu aktiviti dia. Tapi kita nampak kesan pada cara hidup dia. Cara hidup seseorang ni tuan-puan sekalian, indikator di sebalik tu ada benda lain. Sama ada halalan tayyibah ataupun sebaliknya. Kita nampak dia kaya. Oh, rupanya dia seorang yang kuat bersedekah, dermawan. Eloklah. Tapi macam yang saya cakap ni tuan-puan, mak ayah kena tanya juga. Mak heran ni. Macam mana boleh beli kereta ni? Mak cuti SEM ni saya nak pergi Eropah. Kawan saya ajak melancong Australia. Mana kau dapat duit? Mak umur 60 tahun dah tak pernah pergi mana. Duduk sini je. Tanya. Jangan buat-buat macam lalu-lalu macam tu je. Ini benteng kita tuan-puan. Benteng kita nak selamatkan apa dia? Bertanya. Usul periksa. Amar ma'ruf nahi mungkar.
Sebab Nabi dah kata dah, kamu tengok nanti penyakit umat-umat ni apa dia? Hidup bermewah-mewah. Dan ada pada hadis yang lain, antara lain yang Nabi sebut, antara tanda-tanda akhir zaman, manusia pada masa tu kaya raya dan tak pernah persoalkan daripada mana sumbernya datang, halal ataupun haram. Takut kita. Ya, jadi kena tanya dapat dari mana. Ustazah cerita sikit dengan tuan-puan ya. Mak ustazah. Mak ustazah ni ustazah kategorikan orang yang tegas lah tuan-puan. Dia berbeza dengan arwah abah. Arwah abah lembut sangat-sangat lah ya. Mak dia tegas. Jadi mak ni dia train anak-anak ataupun dia treat anak-anak dia sama je, tak kira dah besar ke kecil ke, dah tua ke, ustazah ke anak tu apa ke kan. Sebenarnya semua ustazah belaka anak dia. Ya. Dia buat kita macam budak. Maksud macam budak tu kena dipantau. Kena diperhati. Kena dinasihat. Kena ditegur. Jadi kami tidak dapat merasa dewasa. Kalau dengan mak. Macam mana Ustazah nak cakap tak reti lah tu. Ya. Bayang tuan-puan, mak ustazah tulis kat ustazah, saya nak balik, ni dah lama lah. Tulis dengan tulisan Jawi dia tu, jadilah seperti padi. Jangan jadi seperti lalang Kak Cik. Makin berisi biar makin tunduk. Jangan seperti lalang meninggi diri. Masih memberikan macam-macam tuan-puan pada ustazah. Dan ustazah ambil semua yang mak cakap tu, ini mesti ni, tak ada kebetulan ni, mesti Allah nak suruh aku ni menunduk. Tawaduk, jangan meninggi diri. Sentiasa teguran. Ustazah nak cerita tuan-puan, ustazah pernah macam nak nangis, kecil hati. Rasa kecil hati, alah kita manusia biasa kan ya. Menitik-nitik kat air mata kita tuan-puan. Kena marah. Kena marah pada depan anak-anak kita. Yang anak-anak kita sampai tersengih-sengih kat tepi-tepi tu kan. Tengok mak dia kena marah. Tapi macam tu lah. Ustazah appreciate benda tu tuan-puan. Mak kita nak tahu kita elok. Dan yang dia tegur tu tuan-puan. Kadang-kadang Ustazah rasa macam, ya Allah mak ni. Tahu tak Ustazah kena marah sebab apa? Sebab beli ikan baung. Ikan baung. Ikan baung ni tuan-puan. Susah nak cari kan? Betul tak? Susah nak jumpa. Kecuali rajin pergi pasar tani. Tak ada jual dekat tempat-tempat biasa ikan baung. Jadi ustazah ni sebenarnya tak pandai sangat makan ikan baung. Sekali tu, entahlah adalah anak beranak tu buat masak ikan baung. Rupanya ikan baung ni tuan-puan sedap sangat. Kalau dapat yang memang daripada sungai tu. Sedap, lemak-lemak isi dia. Entah penyakit apa pula tiba-tiba teringin sangat nak makan ikan baung. Sebulan lah ustazah mengidam ikan baung. Mengandungnya tidak, mengidam je. Agaknya kalau mengandung orang tak marah, dia tak mengandung apa-apa, tak ada mengandungi apa. Tapi mengidam. Jadi, ustazah punya beria dengan ikan baung. Ikan baung ni tuan-puan, harga dia pun mahal lah sikit pada ikan-ikan yang lain sebab susah nak cari. Jadi ustazah punya beria tu, sampai kadang-kadang ustazah sanggup tu, balik hari je nak pergi pasar tani kat Batu Kikir. Balik hari, semata-mata nak cari ikan baung. Sebab teringin saya nak makan ikan baung. Lepas tu, tak apa lagi. Mak dengar cerita dah. Mak duduk kampung Kuala Jempol, sebelah Batu Kikir. Tak balik kampung Kuala Jempol. Cari ikan baung je kat Batu Kikir. Balik KL balik. Mak dengar cerita. Sampai cerita, usah sanggup pergi Batu Kikir nak cari ikan baung. Okey, tak apa lagi. Lepas tu balik kampung, balik rumah mak. Adalah anak-anak buah yang kata, makcik nak tak ikan baung? Ada orang boleh hantar kat rumah makcik. Boleh. Masa tu tak jadi hal kat ustazah. Boleh. Makcik nak banyak mana? Bolehlah. Ustazah teringat adik ipar lah apa semua. Ustazah nak bagilah ikan baung tu. Okey, boleh. Sekali orang tu datang hantar kat rumah, mak depan rumah. Bermulalah drama dia. Ya, mak depan rumah. Orang tu pun keluar ikan baung hidup-hidup dari ikan baung tu. Mak tanya, satu berapa? Mak tanya. Memang harga dia ratus-ratus tuan-puan. Kalau kita beli banyak boleh jadi sampai 700-800 sebab banyak kalau kita beli kan. Lepas tu ustazah ni macam kesian dengan orang tu. Kalau kita rasa kita boleh tolong belilah semua kan nanti kita sedekah lah ya. Okey, itu pandangan ustazah punya niat. Tapi bila mak dengar, mak ustazah tak selesa tuan-puan. Dan ustazah percaya benda tu satu benda yang baik untuk ustazah. Mak tak selesa. Ya, mak kata mak asyik minta kurang.
Ustazah kesian dengan orang tu juga kan ya. Asyik minta kurang, orang tu macam dah nak marah. Lepas tu orang tu kata, "Tak apalah kalau macam ni tak usah beli langsung." Beli sikit dia tak bagi. Dia kata, "Kalau saya nak pergi jual kat pasar tani, saya kena jual banyak-banyak. Kalau setakat nak bawa 2, 3 ekor, tak payah." Jadi dia nak bagi sikit pun dia tak bagi. So Ustazah pun macam, aduh lah, konflik lah mak dengan penjual ikan barung kan ya. Lepas tu, okeylah. Akhirnya mak pun macam dah macam sedih macam tu, mak tinggalkan kami berdua. So Ustazah kata, "Tak apalah, saya beli semualah." Kan saya beli semua. Lepas tu mak Ustazah tunggu tuan-puan. Mak tunggu dengan mata merah kan. Maknanya mak kata apa? "Kak Cik, abah kau tak pernah ajar Kak Cik bermewah-mewah dalam makan-makan ni." Faham? Mungkin masa tu pasal abah baru lepas meninggal ke kan. "Abah kau tak pernah ajar Kak Cik bermewah-mewah makan-makan ni Kak Cik. Beratus-ratus kau beli Kak Cik. Makan sikit lepas tu kan jadi apa? Jadi najis kita je Kak Cik. Hari tu kau makan ikan baung. Mak dengar kau balik betul kikir Cik ikan baung." Kan? Ikan baung. Ya Allah, masa tu Zah macam sedih sebab macam ni. Kita ni niat nak bagi kat adik ipar lah apa. Tapi Zah rasa bukan tu point dia tuan-puan. Ada benda lain yang Allah nak tegur kita. Bukan soal kau nak bagi-bagi ni. Ada benda lain yang mak kata kau jangan bermewah-mewah bab makan kat cik. Abah tak pernah ajar. Berapa puluh tahun Abah hidup. Apa yang mak masak itulah yang Abah makan. Tak pernah reti nak minta itu, nak minta ini. Sangat qanaah orang dia. Jadi antara perkataan yang diangkat-angkat masa tu qanaah, 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 qanaah. Tapi sebab kena marah depan anak-anak kan. Depan anak-anak tu senyum-senyum macam tu kan ya. Jadi Ustazah pun macam, tapi kita tahan, jangan kita lawan mak kita kan. Jangan kita jawab, tahan. Tapi menangislah lepas mak tu memang menitik-nitik mata sampai pandangkan bau pun sana sepak ikan bau. Geram lah aku ikan bau ni kan. Boleh kita makan ikan lain sebenarnya. Tapi nak jadi cerita tuan-puan hari tu. Nak jadi cerita. Lepas tu sampai hari ni, Ustaz tak makan dah ikan bau. Betul saya cakap kalau orang bagi sedih makan ikan baung. Tak nak dah makan ikan baung. Anak buah kata, "Makcik je cik ikan baung." Tak nak, macam ikan kembung je. Betul. Mak kata, "Jangan bermewah-mewah Kak Cik." So Ustaz tak nak. Ustaz nak, sebenarnya subjek dia bukan ikan baung tuan-puan. Subjek dia mak kita nak cakap, qanaah Kak Cik. Jangan bermewah-mewah walaupun kita mampu. Tapi gaya hidup kita tu kena sederhana. Mak kita, menangis kita tuan-puan. Bukan budak kecil, dah tua dah kena marah. Menangis kita. Memanjang mak. Mak Ustaz tuan-puan, kalau Ustaz ambil kita tukar kereta kan, dia tak pernah menunjukkan senang hati. Sebab tu Ustaz kata, dah terbiasa dah kami adik-beradik, mak abah tak pernah, macam takkan tunjuk langsung kekaguman kepada kekayaan anak-anak. Tak. Mak selalu, siapa je anak-anak dia tukar kereta, mak akan kata, "Mak sayang kereta yang dulu." Itulah ayat dia. Kita dah tahu dah. "Lah kenapa kau jual?" Kata ke anak-anak dia kan. "Mak sayang kereta yang dulu, elok dah kereta." Dia nak educate kita tuan-puan. Selagi benda tu elok, jangan tukar. Jadi ustazah tuan-puan dengan adik-beradik, kalau bawa apa-apa yang baru depan mak ayah, kami kena ada justifikasi. Kena ada alasan. Kami akan ditanya. Kena cakap lah, "Mak, ni untuk keperluan mak, kegunaan." Kalau nampak mak diam, mungkin benda tu valid lah tu. Kau tak mak lawan lagi, mak dah tak ada guna itu dah. Nafsu yang nama itu. Macam-macam akan ni. Betul tuan-puan. Ya Allah, kadang-kadang mak duduk ke anak-anak gosok macam tu. Semua anak-anak. Peringat hidup ni, gini-gini. Tuan-puan, kita pun kena jadi mak ayah macam tu. Sebab kita nak jaga keluarga kita. Keluarga-keluarga ni memang bentuk masyarakat. Jangan suruh orang lain jaga anak kita dulu. Kita lah. Gosok dia, sabar. Ya, ni nampak macam terlalu menurut nafsu ni. Sebab Nabi dah sebut hidupnya bermewah-mewah tuan-puan. Jadi jalan keluar dia apa dia? Gaya hidup tu kena sederhana. Antara benteng akhir zaman ni adalah gaya hidup kita tuan-puan. Gaya hidup. Letakkan satu penanda aras, gaya hidup yang sederhana. Carilah, idolakanlah orang yang hidup sederhana tuan-puan. Ustaz kenal ramai orang yang hidup sederhana. Allah Akbar, teringat ni. Tuan-puan tolong doakan satu orang makcik ya, yang sedekah pada tahfiz ustazah. Dia adalah yang Allahu Akbar. Ustaz baru teringat, Ustaz patut ziarah dia tuan-puan. Tapi nak beritahu short memory teruk sangat.
Ya, terlupa. Ustaz patut ziarah dia, dia dekat hospital. Anak dia beritahu Ustaz minggu lepas, mak dia kat hospital. Mak dia sedekah dekat tahfiz ustazah, yang fasa pertama, beli tanah tuan-puan. Kalau tak silap ustazah, sebab saya lupa dah angka yang sebenar, sama ada 400,000 atau 500,000 atau 600,000. Ini cerita 8 tahun lepas. Mak dia. Tengok pada cara hidup mak dia, kita tak fikir dia ada duit banyak tu. Tuan-puan berani tak nak infak 600,000? Lepas tu ada orang jawab, 600,000 pun tak ada, nak infak macam mana? Kalau ada, memang tidaklah infak kan. Jaga dah nak dapat orang payah. Dia kata ini peninggalan arwah suami dia. Dia tak nak ambil satu sen pun. Dia nak kembalikan kepada arwah suami dia dengan jalan wakaf jariah. Jadi kami memang sentiasa juga, kalau hari kami malam Jumaat akan sebut dengan pelajar-pelajar, kita jangan lupa doakan penginfak tanah ni. Walaupun tak sebut nama ke apa, tapi Allah Maha mengetahui kan ke mana pahala tu. Jadi, Masya Allah tuan-puan, hidup dia sederhana sangat. Tapi dia boleh infak. Kita tak ingat yang 400,000 ke 600,000 itulah. Terkejut kita orang. Masya Allah tuan-puan sekalian. Sekarang dia sakit, saya minta jemaah semua doakan agar Allah berikan kesembuhan kepada beliau, lipat gandakan seluruh amal soleh beliau dan keluarga. Anak-anak dia pun baik sangat, Masya Allah. Tuan-puan sekalian, tak apalah kita sambung. Gaya hidup tu kena sederhana. Sebab kita nak cari benteng-benteng ni, benteng doa, benteng amar ma'ruf nahi mungkar, benteng gaya hidup kita sendiri. Kita plan kan gaya hidup? Kan? Kita suka yang macam mana kan? Kita tengoklah. Memang kalau kita tak boleh bercakap enough tuan-puan, nafsu kita mana ada perkataan enough? Cukup. Nafsu kita cakap sama tau. Nafsu ni sejagat juga tuan-puan. Idea tuan-puan yang idea Ustazah tak jauh lagi. Bang, bolehlah bang, saya nak beli bang. Last. Sama kan? Sama. Bang, bolehlah saya beli bang. Yang ada tu saya sedekahkan orang lain. Lepas tu saya beli baru. Sama tak? Sama idea kita. Sejagat je. Ya? Dan dia tidak pernah betul. Dia menipu kerja nafsu ni. Kecuali kita didik dia elok-elok. Kecuali kita hantarkan mata kita untuk melihat betapa indahnya sebuah kehidupan yang sederhana. Kecuali kita duduk dalam circle orang yang menikmati sebuah kehidupan yang sederhana. Qana'ah. Khairul umur, sabda Nabi, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang sederhana. Sederhana. Kalau tak, tuan-puan, diberikan lembah emas pun tak pernah cukup. Bagilah 10 lembah emas untuk orang yang tidak pernah mendidik nafsu dia, tak pernah cukup 10 lembah emas. Mula-mula meniti di atas yang halal, kemudian terjebak ke dalam yang haram. Tak apa, bagi dia tak apa. Sebab apa? Nak memuaskan nafsu, nak hidup bermewah-mewah. Kenapa saya kata kena pandang kehidupan orang yang sederhana? Sebab andai mata kita tersinggah kepada kehidupan orang yang lebih mewah, kita yang merana tuan-puan. Merana. Sebab sesiapa yang memandang dalam kehidupan dunia, urusan dunia, orang yang lebih banyak daripada dia, mewah daripada dia, lebih hebat daripada dia, maka dia akan rasa tidak cukup. Takkan bersyukur. Tak cukup. Tapi kalau dihantarkan mata dia, telinga dia melihat kepada orang yang lebih kurang daripada dia, susah daripada dia, banyak tak ada daripada dia, maka dia tahu bahawa apa yang dia ada sudah amat sewajarnya untuk dia syukuri. Bahkan dia merasa terpesona dengan kesabaran orang-orang yang tidak miliki apa yang dia miliki. Masya Allah. Ustaz ada seorang makcik kat kampung Ustazah tu. Selalu teringat kat dia. Teringat kat dia tu satu kekuatan juga, tuan-puan. Ya? Sebab apa? Sebab kita bandingkan apa yang kita ada dengan apa yang dia ada, tapi entah syukur dia lebih hebat daripada kita. Tuan-puan bayang tuan-puan. Contoh macam ni lah. Pasal cerita-cerita tu lebih-lebih kurang je lah
dia appreciate anak-anak orang lain, jiran tetangga yang berjaya. Walaupun dia rasa anak-anak dia tak mencapai sampai ke tahap anak-anak orang lain. Tapi dia appreciate tu daripada kecil. Dia memang macam tu. Dia kalau pergi kedai, dia akan belikan kuih-kuih untuk anak-anak jiran-jiran yang akan dia lalu dulu sebelum sampai rumah dia. Perempuan baiknya dia. Baiknya dia. Dia akan belikan. Ingat tak kuih jagung tu? Ada kan yang bulat-bulat, kuih jagung jajan tu tapi jagung kan. Tu sedap tu. Dia selalu dapat loh. Kalau nampak dia kedai dah tahu dah. Dia balik tu dia akan belikan untuk kita. Kalau kita tak ada kat luar, dia akan ketuk pintu rumah. Dia akan tinjau kat tingkap. Mana dek? Ni ada beli ni. Dia dah santuni kita dengan kepemurahan. Dia bukan orang kaya tuan-puan. Bahkan yang menerima sedekah dia tu lebih kaya daripada dia. Dan tak pernah balas pun bagi kat cucu dia. Tak bagi pun. Tapi dia tak pernah berhenti daripada memberi. Memberi. Dengan senyuman. Pendek cerita, akhirnya tuan-puan dia sakit. Sakit tak boleh bergerak, tak boleh bangun. Sakit teruk, sakit yang amat-amat. Sakit tulang belakang, bengkok-bengkok dah dia. Last Ustaz pergi ziarah dia, Masya Allah tuan-puan. Dan memang inilah yang saya dengar daripada semua orang. Dia gembira sangat. Dia senyum je. Saya heran. Kenapa dia, mana datang kegembiraan dia tu, senyuman dia tu. Dan dia masih bersusah payah nak suruh buatkan air kat kita. Nak suruh ambilkan duit, nak bagi. Ustazah dah besar tuan-puan, bukan budak kecil lagi macam dulu. Yang dia akan bagi duit RM2, RM2. Nak suruh juga bagi duit kat ustazah dengan anak-anak. Dia dah tak terdaya. Saya kata Masya Allah. Dan apa-apa, sebab saya baik juga dengan makcik tu, apa-apa yang berlaku dalam keluarga dia, dia akan cakap, tak apalah. Macam itulah dia cakap. Satu ucapan yang bagi ustazah tak pernah condemnkan takdir, tak pernah komen apa-apalah. Yes, cepat je tutup dengan tak apalah. Mata tu pandang jauh kan, ya. Orang kuat ibadah, orang kuat solat, kuat berdoa. Jadi kadang-kadang kita tengok kehidupan tu tuan-puan, kehidupan dia sangat sangat sempit pada pandangan mata kasar kita ya. Sebab apa? Kat rumah tu je. Kat katil tu je dah bertahun-tahun. Tapi dia sentiasa menerima kedatangan tetamu dengan senyuman. Kita yang bergerak kulu kilir hari ni nampak kat Kedah, esok nampak kat Penang, minggu depan kat Australia, tanya apa khabar Kak? Khabar tak baik. Takut kita apa lagi lah yang tak kena dengan hidup dia ni. Dah kulu hilir, dah merayau tuan duit banyak. Tak kena lagi. Orang tu bangun pun tak boleh, bengkok dah kat atas katil tu. Nak ke sana kemari anak kena angkat. Tapi senyum dia, tak ngadu pun dia sakit. Dia mikir nak bagi apa kat kita yang datang ni. Cuba tuan-puan bayang. Kalau terlalu banyak kita melihat yang mewah-mewah saja, yang hebat-hebat saja, kita lupa dengan nasib orang miskin, dengan orang apa yang susah-susah, dengan anak-anak yatim yang tak terbela, kita tak kuat mengharung sabaran akhir zaman tu. Nanti kita terjebak juga, waliyazubillah, nakkan kehidupan bersukaria yang melampau-lampau, nak hidup bermewah-mewah. Yang ketiga, wattakathur, berlumba-lumba mengumpul harta. Ini Nabi sebut. Berlumba-lumba mengumpul harta. Okey, kita jangan tengok orang lain dulu. Terbayang orang tu lah, orang ni lah. Kita tengok diri kita. Banyak tak yang kita kumpulkan kat rumah tu? Tuan-puan, ustazah kan ada satu benda saja nak share dengan muslimat. Ustazah memang macam ni. Kita orang perempuan ni, kadang-kadang kita katalah alasan kita beli pinggan mangkuk kerana keperluan. Betul tak? Setuju tak? Ustazah bukan peminat pinggan mangkuk, sungguh saya cakap. Bukan peminat. Tak ada jadi nak letak pinggan mangkuk dekat almari yang cantik-cantik, lepas tu tak pakai 40 tahun. Tak ada. Bukan peminat. Memang kalau pergi mana-mana, orang bawa pergi Langkawi lah sebab pinggan mangkuk, saya tunggu dua je. Bukan peminat. Tapi, bila macam orang datang ramai, masa itulah pinggan tu diperlukan. Jadi kita tu memang dah standby pinggan atau alasan lah kan, ya. Belilah pinggan, puyuk-puyuk. Belilah. Selagi ada kabinet tu kosong, kita masukkanlah. Tapi qadarullah ya tuan-puan, Ustaz paling takut kalau suami Ustaz berkemah dapur.
Dan dia akan buat mungkin 5 tahun sekali. Tapi impact dia besar. Jadi ada sekali dulu, adik ipar ustazah balik je rumah, adik ipar ustazah sambut Ustazah kat depan, kata apa? Abang kemah dapur kat cik. Habis belakang dah, masuk kotak, dia kata. Ustazah masa tu tak prepare benda tu, memang sakit hati. Memang rasa nak menangis tuan-puan. Sebab apa? Semua tu duit kan? Bukan beli dengan Elio. Kan? Jadi macam masa tu mula rasa macam tak difahami lah. Macam-macam lah kita ni kan ya. Okay, tak apa. Tak nak cerita dah kesudahan yang tu. Ada baru-baru ni. Yang ni anak Ustaz sambut Ustaz balik daripada program. Anak Ustaz kata, Umi jangan masuk dapur tau. Kenapa? Ya. Apa ni, dapur Umi kosong dah sekarang. Kalau Umi nak beli lain bolehlah, dia cakap. Ya, dah tak banyak sangat dah. Abi kata kita guna apa yang boleh guna je. Yang lain-lain Abi dah masuk kotak. Kotak tu kat mana? Tanya. Masa tu sebab dah prepare, sebab ni dah kali keberapa dah kan ya. Kotak tu kat mana? Kotak tu rasanya macam Abi dah hantar tahfiz. Maknanya untuk guna, tahfiz gunakan. Ustazah tarik nafas panjang kan? Kita dah kena belajar lah matang kan? Lepas tu okey, tak nak panjangkan cerita, tak nak tanya langsung tentang pinggan mangkuk tu. Tak apalah, Umi terimalah apa yang tinggal dah dekat dapur tu. So, hari raya. Orang datang, nak makan buat mi goreng lah apalah. Kan kita kalau mi goreng ada mangkuk dia. Kalau takkan apa rupanya kan ya? Tempat balang mangkuk tu tinggal dia punya bekas balang je. Balang dia tak ada dah. Dia punya tu je. Rangka dia tu. Saya kata mana dia punya tu? Itu sudah dibungkus ustaz, kata bibi. Dalam kotaknya ada tahfiz. Oh ya kan, tak apalah kita pakai je pinggan lain. Tak apalah. Semua saya tak nak cari jadi jalan-jalan macam kita nak persoalkan. Dan Ustaz kata tak apa, tak payah beli. Lepas tu ada sekali Ustaz cakap dengan Ustaz, bang nanti kalau orang datang apa semua kita buat jamuan. Ustaz katakan selama ni jamuan kita pakai pinggan plastik. Ataupun pinggan catering tu. Ustaz kata betul juga kan. Catering tu bawa pinggan tuan-puan. Betul juga. Jadi Ustaz pun macam dah boleh menerima dah tuan-puan. Menerima. Okay. So mungkin untuk Ustazah lah. Bab pinggan mangkuk ni tak ada dalam otak Ustazah. Tak ada dah. Jadi tak ada dah. Sekarang ni banyak benda perlahan-lahan nak kurangkan pakaian, tudung, apa lagi? Stokin dah berapa kali beli asyik hilang. Rasa kau boleh nak ikat stokin dekat kaki tuan-puan. Betul. Ya Allah, ya Tuhan. Stokin bukannya murah-murah. Sekarang makin mahal semua. Tapi itulah keadaan dia. Ya, tu sama dia kata, abang beli stokin daripada awal tahun sampai akhir tahun ada. Yang kita tiap-tiap minggu beli stokin. Pernah kadang pergi jalan kat Kenuri, singgah kejap beli stokin. Kena marah lah sekejap. Berapa banyak nak beli stokin. Jadi ada banyak benda lah tuan-puan. Kita kena manage balik. Kuat mengumpul. Lepas tu kita balik yang stres tengok apa yang kita kumpulkan. Kalau kain baju tu tuan-puan, kan? Kain baju melambak tapi pakai yang tu je. Kat rumah, yang tu je. Tarik yang tu. Yang belakang. Yang semua dah hidden semua tu. Dah tak ambil pula. Maknanya apa dia? Yang lain tu tak perlu tuan-puan. Tak perlu. Masya Allah, banyak yang kita mengumpul. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak kerja kita tuan-puan untuk menguruskan hidup kita yang sebenar dia. Banyak benda. Uruskan nafsu, uruskan hati. Yang keempat, wattanajush fid dunya. Tipu menipu dalam memperbanyakkan harta dunia. Tu dah sekarang. Scammer. Ya, dan sebagainya lah. Semua dalam bentuk penipuan. Nak merebut harta dunia je sebenarnya. Kerana dunia. Sanggup menipu-nipu. Kadang-kadang yang ditipu tu saudara mara sendiri. Yang ditipu tu kaum keluarga, orang kampung dia sendiri dia tipu. Semata-mata nak merebut kehidupan dunia yang senang lenang ni. Wattabarut. Yang kelima, saling benci-membenci. Tu penyakit akhir zaman tuan-puan. Saling bermusuh-musuh. Saling marah-marah. Saling benci-membenci. Padahal kita ambil je lah sikap. Tak payahlah bermusuh dengan orang. Ya, cari je lah jalan perdamaian. Kemudian, wattahasud hatta yakunal baghyu
dan dengki mendengki sehingga sanggup zalim menzalimi. Itu penyakit yang menimpa umat-umat terdahulu dan menimpa umat sekarang. Kembali kepada kita kata solusi dia, cara-cara dia tuan-puan, antara lain tadi kita kata benteng doa. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, ubah cara hidup. Ubah cara hidup. Cara hidup kita, cara hidup bagaimana? Yang sederhana. Itu lebih baik. Ya? Dan nak mengubah cara hidup yang sederhana, kita kena ubah pandangan mata kita. Kat mana mata kita pandang? Ni bukan saya cakap, dalam Quran sebut. Cuba tuan-puan rujuk dalam surah Taha. Ada Quran kan? Ya, cuba rujuk dalam surah Taha. Saya bacakan ayat dia, tuan-puan sekalian. Pada ayat 131. Sebenarnya kalau kita keluarkan ayat daripada ayat 130 sampai ayat 132, ini juga adalah ayat-ayat pengurusan emosi, pengurusan hidup agar bahagia. Ya, tapi kita tak cakap sekarang lah. Ustaz cuma ambil satu je, ambil ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Sadaqallahul Azim. Maksud ayat, jangan kamu palingkan mata kamu kepada kemewahan-kemewahan, bunga-bunga dunia, perhiasan-perhiasan dunia yang kami berikan kepada pasangan-pasangan daripada kalangan manusia. Kerana tujuan kami, li naftinahum fih, kami nak uji mereka. Maksud dia macam ni lah, macam ayat tu macam, kenapa pula kita campur ni? Macam tu. Allah bagi dia kemewahan, Allah bagi dia perhiasan dunia ni, sebanyak-banyak kat dia, linaftinahum fi, Allah nak uji mereka. Kita jangan campur pula. Bila kita campur tu yang jadi tak betul. Kita pergi pandang, kita pergi teruja, kita pergi rasa seronok, kita pergi mengidolakan pula. Kita pergi berangan pula dengan kemewahan dia, parah kita nanti. Itu masalah untuk kita tuan-puan. Sebab bukan senang. Apa yang masuk dekat mata akan singgah ke hati. Akan jadi keinginan. Yang susah dalam hidup kita ni namanya keinginan kan? Keinginan. Orang tak ingin tu senang. Yang payah orang ingin. Ada benda juga, benda baik yang senang orang yang ingin. Yang tak ingin itu susah. Macam contoh tuan-puan, suruh jemaah kat masjid. Ada orang ingin, ada orang tak ingin. Senang tak nak suruh anak-anak yang memang tak ingin, suami yang memang tak ingin nak pergi jemaah kat masjid, suruh dia pergi masjid solat jemaah? Tak datang daripada keinginan sendiri, sekali suruh, sekali pergi. Tak suruh, tak pergi. Terdaya nak suruh 5 waktu sehari semalam. Jadi macam jaga. Ya? Asyik nak tengok orang sembahyang masjid ke tidak, anak beranak kita. Payah juga. Tapi yang ingin tuan-puan, tak perlu disuruh. Tak perlu suruh. Bahkan ada orang yang memang ingin jaga solat jemaah tuan-puan. Pergi melancong pun, dia nak tanya. Masjid dekat tak dengan hotel? Ataupun tak dekat pun, kat mana masjid kat sini? Itu orang tak payah suruh. Memang keinginan dia. Jadi soal ingin-ingin ni bahaya untuk kita. Kena betul apa yang kita nak. Ya? Jadi itulah yang disebut dalam ayat ni. Kamu jangan pandanglah kemewahan, kesenangan segala macam yang Allah nak uji orang tu je.
Kamu tak payah pandang. Bahkan Allah sebut kat situ, وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Rezeki apa yang ada di sisi Tuhan kamu lebih baik dan lebih kekal. Maknanya kita kena cari sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak benda tuan-puan, tak payah keluar duit. Tak perlu tunggu kaya. Kita boleh buat. Apa dia? Tasbih, selawat, zikrullah. Tak bayar kan? Tak tunggu kita jadi jutawan kan? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Ini antara tasbih yang paling besar sangat fadilat dia tuan-puan, sampai Nabi sebut pada salah seorang isteri Nabi yang berzikir panjang-panjang lama-lama, Nabi kata, "Meh aku ajar kau 3 pagi 3 petang menyamai semua zikir yang kau baca tu." Apa dia? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Tak tunggu kita jadi jutawan baru kita dapat beramal tu, tak. Sekarang boleh dah, insya-Allah. Jadi kita kena buat sesuatu yang ada di sisi Allah, yang lebih kekal. Tapi kadang-kadang bila kita dah terpesona dengan kemewahan orang, kehidupan dunia tuan-puan, perhiasan-perhiasan dunia, masa kita habis di situ, tenaga kita habis kat situ, perhatian kita habis kat situ, so kita dah tak ada masa menyimpan bekalan untuk kehidupan kita dekat akhirat besok. Jadi sebab tu disebut pada ayat ni, ingat yang di sisi Allah tu lebih baik, lebih kekal. Jadi ada masa, gunalah masa untuk tu. Ada tenaga, gunalah tenaga untuk tu. Apa lagi ada apa? Ya, ada peluang, gunalah peluang untuk tu. Tuan-puan, saya teringat cerita Ammar Ma'ruf tadi kan, mak ustazah. Mak ustazah duduk ni anak menantu saya cerita. Duduk sebelah menantu ustazah, masa tu ada kenduri kahwin anak beranak kami lah. Dah tak ada lagi Singapura. Ni menantu ustazah. Mak Zah boleh tanya. Katalah nama dia siapa ya? Kakak lah, panggil dia kakak ya. Kakak, Umi kakak dah habis belum puasa 6? Jangan main mak ustazah tuan-puan. Umi kakak dah habis belum puasa 6? Sebab dia nampak ustazah raya pergi Dubai, pergi Abu Dhabi, pergi Singapura, program, dia risaukan nasib puasa 6 ustazah. Tuan-puan bayang. Lepas tu menantu Zah katalah, "Oh tak tahu, tak pasti pula Wan, tak tahu." Lepas tu anak Zah dekat situ, dia kata, "Bangah, sampaikan dekat Umi. Habiskan puasa 6 tu." Ustaz dah jadi takut nak jumpa mak ustazah kan. Dia kalau tak habis takut. Takut tuan-puan. Mak ustaz punya, ya Allah tegasnya. Makna katakan, ya Allah, kena habis dululah baru jumpa dia. Sebab dia akan tanya. Tuan-puan, Masya Allah. Itu baru teringat tadi lah. Baik, kembali pada yang tadi. Jadi tuan-puan sekalian, kita tu jaga pandangan kita. Sebab apa yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita rasa tu akan design kehidupan dan cara hidup kita masing-masing. Ya, biarlah kita suka dengan sebuah kehidupan yang sederhana, yang penuh barakah, tuan-puan sekalian. Tak payahlah ya dicari-cari yang nak mengumpul-ngumpul segala macam. Sebab apa? Sebab keperluan kita pun tak adalah besar sangat pun, kan? Kalau makan pagi berapa pinggan? Dah, nasi lemak RM1 je pun kan. Ni tapi nak seronok tengok yang dalam bank tu ada ratus-ratus ribu, juta-juta. Sedekah, kedekut pula. Jadi kena baikilah diri kita. Ya, kita baiki diri kita. Banyak yang kita nak baiki diri kita tuan-puan. InsyaAllah kalau masing-masing ambil tanggungjawab baiki diri sendiri. Jaga keluarga kita. Jaga masyarakat kita. Maka kita dah bentengi dah. Dah bentengkan dah. Ya, masyarakat ini, diri kita dan keluarga kita daripada segala bentuk-bentuk yang negatif lah yang ada pada zaman ini. Ya, yang telah pun tadi kita cuma sempat ambil 2 hadis je sebenarnya hari ni. Ya, insya-Allah pada masa-masa yang lain ya kita sambunglah pada hadis-hadis yang lain. Muslimin muslimat, dah tahu ada ramai yang nak pergi kenduri kahwin lah apalah dah pukul 11.30 kan ya. Ustazah pun nak balik ke Ustaz nak ke Segamat ya. Nak pergi balik kampung jempol dulu, lepas tu nak hantar anak dekat UiTM Segamat.
Jadi ustazah juga, kena mengundur dirilah. Terima kasih pada pihak masjid ya, Al-Hidayah Taman Melawati, uhibbukum fillah. Terima kasih semua, insya-Allah kita jumpa pada masa yang lain. Kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita semua, memudahkan segala urusan kita, memperbaiki segala kelemahan kita, mengangkat darjat kita, mengurniakan kepada kita semua sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ia menjadikan anak-anak keturunan kita semuanya anak-anak yang soleh dan solehah, mengurniakan kepada kita hidup penuh barakah dan juga kematian husnul khatimah.